Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Terbahagi segala puji itu kepada empat bahagian. Yang kasimu ila kismain. Terbahagi pada empat. Yang pertama, Allah puji zat dia sendiri. Allah puji macam mana? Ana Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Ana Allah ghafur rahim, akulah Tuhan kamu yang maha pengampun, yang maha penyayang, akulah. Maknanya Allah puji zat dia sendiri. Tu kalimah Allah tu, bismillah Allah. Kan ada orang kata tak boleh zikir Allah 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 ustaz. Subhanallah. Ada kata tak boleh zikir Allah Allah. Nak zikir siapa? Tuan-tuan. Zikir Allah disebut dalam Quran. Dalam Quran Allah sebut qulillah, katakanlah Allah, thumma zarhum fi khawdihim yang abun, kemudian biarkan mereka terpedaya dengan dunia mereka, tertipu dengan dunia mereka, biar mereka bermain. Allah sebut dalam Quran qulillah, katakan Allah. Tu kalimah Allah tu. Dia kata kalau sebut Allah 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 tak ada makna, tak ada maksud. Subhanallah. Kita mengaji di pondok dan kita mengaji dengan tok guru kita. Makna bagi Allah tu adalah lafaz jalalah. Ta'rif bagi Allah ismul lidzati wajibul wujud al-ma'budu bihaqqin istighna'an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma'adau. Tu ta'rif dia. Mana pula tak ada makna. Subhanallah. Tuan-tuan, ismul lidzati wajibul wujud, kalimah Allah tu ismul mufrad ataupun lafaz jalalah, lafaz yang paling besar di antara semua tasbih dan zikrullah. Macam mana subhanallah boleh sebut, alhamdulillah boleh sebut, Allahu akbar boleh sebut, tapi sebut nama Allah tak boleh? Pelik tuan-tuan. Tu kena fikir tuan-tuan. Lah ni orang macam ni kadang-kadang pengikut Yahudi, pengikut Dajjal. Dia nak cepat-cepat kiamat tuan-tuan. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah dunia ini tidak ada lagi seorang pun sebut nama Allah, Allah, Allah. Jadi orang macam ni dia nak kita macam ni supaya orang kat dunia ni tak ada sebut nama Allah, Allah, Allah. Pelik tuan-tuan. Kalau boleh sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir-zikir lain, maka nama Allah itu lebih layak disebut berbanding nama-nama yang lain. Subhanallah. Apa makna ismul lidzati wajibul wujud? Satu nama bagi zat yang wajib ada. Al-ma'budu bihaqqin, yang mana Allah disembah dengan sebenar-benarnya. Lain daripada Allah, Tuhan palsu, Tuhan batil. Al-ma'budu bihaqqin istighna'an kulli ma siwa, terkayanya Allah daripada segala sesuatu. Wa muftakirun kullu ma'ada, semua sesuatu tadi makhluk Allah berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu ta'rif Allah. Oleh kerana dia tak mengaji tasawuf, dia tak ikut dengan orang-orang yang ikut tarekat, makrifat, syariat, hakikat dan semuanya, maka dia tak tahu apa tu makna bagi Allah. Dia anggap Allah tidak ada makna. Subhanallah. Na'udzubillah tuan-tuan. Ini jadi masalah. Dalam Quran kulillah, katakanlah Allah. Tu katakanlah Allah. Sebut Allah, Allah. Ini kita belajar ni, bismillah, tu kalimah Allah. Apa makna takrif bagi Allah? Ismul lidzati wajibul wujud, satu nama bagi zat yang wajib, yang mesti ada, tak boleh tiada. Kita kadang ada tuan-tuan, asal daripada tiada tiba-tiba ada, esok lusa tiada lagi. Tapi Allah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, dialah qadim, dia sedia kala, sentiasa ada. Tu makna bagi Allah. Ismul lidzati wajibul wujud al-ma'budu bihaqqin, yang disembah Allah dengan sebenar-benarnya. Ada orang sembah selain daripada Allah, maka itu Tuhan palsu. Yang sebenar cuma Allah saja. Tu kita nak bagi tahu tuan-tuan. Jadi pelik tuan-tuan, dan bin ajaib dan bin apa lagi? Badigol, samdol semua ada lah bagi kat dia. Kan? Pelik bila kita dengar ada orang kata tak boleh sebut nama Allah. Subhanallah. Dalam hadis Nabi SAW, 7 golongan yang dinaungi arasy Allah Ta'ala. Yang terakhir Nabi sebut, rajulun zakarallah, seorang laki-laki yang menyebut nama Allah. Tengok tuan-tuan. Takkan dia tak nak orang sebut nama Allah? Macam mana nak dapat naungan arasy Allah di akhirat kalau ada orang yang tak sebut nama Allah? 7 golongan dapat naungan arasy Allah Ta'ala. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang sentiasa beribadah pada Allah. Yang ketiga, laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki, perempuan bercinta kasih sayang kerana Allah, bertemu berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak nampak, ikhlasnya dia bersedekah. Yang keenam, orang yang diajak untuk buat benda tak elok, tak baik, perbuatan maksiat, tapi dia kata ini akhafullah, aku takut pada Allah.
Dan yang terakhir ketujuh, rajulun zakarullah khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir Allah, sebut nama Allah, ingat dekat Allah, keluar air mata, mengalir tuan-tuan, air matanya menangis. Subhanallah. Mana nak tapuk hadis ni tuan-tuan kalau kata tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita biasa zikir Allah, 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 Allah. Biasa tuan-tuan. Kita ajar anak kecil-kecil lahir pun sebut Allah, Allah. Selain la ilaha illallah, kalimah yang bagi dia nak sebut Allah. Bukan ummi, bukan abi, anak bayi baru lahir ni tuan-tuan. Baru nak belajar bercakap, suruh dia cakap Allah, dia sebut Allah. Bukan la ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah payah lagi tuan-tuan, panjang lagi, sebut Allah satu kalimah aja. Tu nak ajar apa nak satu kalimah tu? Nak ajar apa tuan-tuan? Allah lah. Bila sebut Allah, dapat pahala. Siapa berzikir kepada Allah dapat pahala tuan-tuan. Allah fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kau. Subhanallah. Ni isu yang berlaku sekarang lah kan. Tak mau sentuh soal ni sebab kita nak baca kitab ni. Lagi tak dan baca pula kan. Okey, alhamdulillah. Dan Allah puji hamba dia. Macam mana Allah puji hamba dia? Yang kedua, contoh Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad, akhlakmu cukup bagus, cukup indah. Tengok Allah puji hamba dia tuan-tuan. Tuan-tuan? Ataupun Allah puji Nabi Ayub alaihissalam. Ni'mal abdu annahu awwab. Sebaik-baik hambaku adalah Ayub kerana dia sentiasa taat dan berbakti beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun ditimpa penyakit yang banyak. Tahap 4 kanser. Tapi dia tetap ingat dekat Allah. Tetap beribadah pada Allah. Sehingga dia doa pada Allah, minta Allah bagi sembuh. Berpuluh tahun kena penyakit, tiba-tiba Allah bagi sembuh tuan-tuan. Sabarnya dia. Tengok Allah puji hamba dia.